Apa salah saya? Baru pada muka kakak awak. Sekarang baru tahu. Mentah-mentah lah dia juara banyak ketawa. Sekarang baru tahu siapa pada kandang. Lepaskan adik saya. Saya tak akan lepaskan dia. Saya kata lepaskan dia. Tidak. Baiklah, aku sumpah kau jadi hantu. Ai, kenapa dia pengsan? Jangan terkejut. Nadia ada bersama-sama kita hari ini. Mana ada sumpah-sumpah macam tu lagi. Itu semua teknik penerbitan TV saja. Sebenarnya aksi hebat yang kita tengok dalam TV tu hanya kecanggihan teknikal. Hari ini, Hanum, Nadia dan juga Atika akan bersama kawan-kawan untuk menyaksikan proses penerbitan rancangan di TV Pendidikan. Sebelum menerbitkan sesebuah rancangan, mesyuarat diadakan bagi memaklumkan kos penerbitan, konsep dan isi kandungan rancangan serta jumlah rancangan yang perlu diterbitkan. Kemudian barulah penerbit mendapatkan skrip daripada penulis. Skrip yang diterima diolah semula mengikut kesesuaian penerbitan. Setelah diluluskan, barulah penggambaran dimulakan. Antara bahan utama yang perlu disediakan sebelum penggambaran ialah pita rakaman. Penerbit perlu mendapatkannya di Pusat Sumber TV Pendidikan. Sementara itu, penolong penerbit pula membuat tempahan kru penggambaran dan petugas-petugas yang terbabit dalam penerbitan rancangan. Antaranya ialah juru foto, juru solek, pereka grafik, pereka set dan kenderaan ke lokasi. Bukan itu saja, surat rasmi kepada artis, tokoh-tokoh yang akan ditemu bual dan permohonan menggunakan bangunan untuk lokasi penggambaran perlu juga disiapkan. Mereka juga menyediakan salinan skrip yang mencukupi untuk semua artis dan kru. Amboi, banyaknya kerja. Sekarang mari kita ikut penerbit ke lokasi penggambaran. Nanti dulu Nadia. Tak sabar betul Nadia ni. Sebelum buat penggambaran, penerbit perlulah meninjau kaji lokasi penggambaran bersama ketua kru. Di sinilah penerbit dan ketua kru mendapatkan kata sepakat dalam menentukan lokasi serta sudut-sudut yang terbaik untuk penggambaran nanti. Beginilah suasana di bengkel kayu dalam menyediakan set dan peralatan untuk rancangan TV pendidikan. Kesemua petugas telah diberitahu tugas masing-masing semasa mesyuarat penerbitan. Pereka grafik pula menyediakan bahan grafik seperti lukisan dan animasi.
Ada kalanya, penerbit memerlukan lagu yang telah siap dirakam untuk dibawa ke lokasi. Untuk itu, lagu yang telah siap digubah melodinya akan dimasukkan lirik dan suara penyanyi. Petugas di unit set dan peralatan ini pula menyediakan pakaian dan aksesori yang telah dikenal pasti sebelumnya. Bagaimana pula persediaan kru penggambaran? Mari kita jenguk sebentar di stor unit penggambaran luar. Monitor satu. Power cord. Oh, dah ambil dah. Power cord saya dah. Kamera. Okey, kamera. Kabel semua dalam. Ada kotak. You ambil kamera di sini. Bateri dah tu. Bateri dah. Dah, bateri. Bateri ambil. Aku dah tu, Pak. Ya, baik. Masuk. Kabel mic satu. Dan mic satu. Dah, sampai. Sama dengan bu. Rapot dah masuk ya? Dah. Rapot siap. Rapot dah. Rapot satu Lampu. Lampu dah. Lampu. Lampu dah. Rating betul. Satu. Lama kan? Okey. Okey, payung. Ambil payung. Okey. Baik, berapa tu? Cik, Ya saya. nak ke Tanjung Karang kan? Ha. Tapi semua benda ni nak ke Tanjung Karang. Alat-alat ni kita bawa pergi ke Tanjung Karang untuk penggambaran. Ini adalah sebuah kamera video. Dan ini kita biasa gunakan untuk penggambaran luar. Dan kamera ni, dia mengandungi sebuah kanta, sebuah recorder dan mic. Apa pula benda ni? Ini adalah kanta kamera. Kita untuk membaiki gambar, kita perlu mengulaskan kanta ni. Dan ini adalah zoom lens. Adik nak tengok kamera ni. Biar saya on kan ya. Adik tengok. Dah. Habis macam mana pula dengan suara? Suara ni kita boleh dapat melalui mic kamera. Ini ada sebuah mic kamera. Dan kalau kita buat pengamalan luar, kita perlukan satu mic yang lebih panjang dan boleh besar sikit. Itu adik kena tanya abang tu. Macam mana ni bang? Apa dia tu? Macam mana nak guna benda ni? Suara tadi tu. Bila kita buat drama ni, kita kena ada mikrofon. Mikrofon ni ada banyak jenis. Salah satu dia yang ni lah gun mic ni kan. Dia punya mikrofon ni, ini yang pengadang dia punya angin ni. Kalau ada angin bising kan, adang sikit. Tahu kat sini. Jadi suara adik tu, mikrofon ni tangkap masuk kat sini. Terus ke kabel.
Kita terus pergi ke tape dekat kamera sana. Jadi suara kita dah rakam dekat tape sana. Begitulah. Apa perbezaan antara mikrofon dengan mikrofon kamera? Itu sama je. Cuma dia punya sensitif dia tu. Ada yang lebih baik, ada yang kurang sikit. Itu saja. Dia ni lebih kurang kalau manusia telinga lah ni. Siap. Okey, jom kita pergi kita Tanjung Karang kan? Okey, jom. Okey, kameraman, siap. Adik jalan dulu. Ben dah tunggu dah tu. Kita dah lewat dah ni. Jom. Sekarang boleh kita pergi ke lokasi? Apa lagi ni? Cepat. Abang dan Nalai tengah menunggu tu. Kan kita nak ke Tanjung Karang. Okey, jom. Dengar dia. Ya, saya. Apa khabar? Apa baik. Tanjung Karang kita. Tanjung Karang cantik. Dalam penerbitan TV ni, semangat bekerja berkumpulan amat penting. Pendek kata, semuanya memainkan peranan penting. Walaupun penonton hanya nampak artis atau penyampai sahaja di kaca TV, tetapi jika salah seorang daripada ahli kumpulan ini tiada, sesebuah rancangan tidak akan dapat dihasilkan. Sebagai contoh, jika tiada pemandu dan pengang kita ni, tak sampailah kita ke lokasi. Tak gitu, Abang Nan? Ya, betul. Okey, Nek. Okey, pergi dulu. Dah sampai pun di Tanjung Karang. Kami berada di sini untuk mengikuti penggambaran rancangan Sinar Permata. Sebaik saja kami sampai, semua petugas menjalankan tanggungjawab masing-masing tanpa diarah. Juru solek menyulik artis, juru kamera merakam aksi pelakon, sementara juru audio merakam suara dan memastikan kualiti audio. Cucu tak dapat lari, nenek tua banyak sakti. Sekarang nenek nak cari ganti, siapa yang dapat dia yang... Penerbit pula memberi arahan kepada pelakon dan juru kamera sambil meneliti kesempurnaan visual dan lakonan menerusi monitor. Setelah 3 hari di Tanjung Karang, penggambaran diteruskan di panggung negara Istana Budaya. Mak Zul dekat. Oh, Mak Zul cerita. Ayolah, yang berapa cerita juga. Orang cerita juga. Baru cerita. Saya nak cerita sambil Di sini, lampu amat penting untuk mendapatkan cahaya yang cukup. Penyampai dijaga penampilannya agar sentiasa kelihatan kemas dan menarik. Sebenarnya, banyak juga cabaran dalam proses penggambaran ni. Antaranya ialah masalah penyampai terlupa skrip. Oh ya kawan-kawan, saya Zulhuzani Marzuki dan kawan saya Nur Afiza Ahmad Syuib. Masalah bahasa. Kawan-kawan, selain dari syair Siti, selain dari lagi, bincang dengan cikgu dan guru-guru. Contohnya seperti syair dan setia apa? Dan syair? Dan syair Bidansari. Zul pun pula ingat. Taklah, dan setia tu ada 2. Dan gangguan audio yang ada kalanya mencabar kesabaran. Selain kita dengar daripada sana, kita akan dengar lagi berbagai lagi aktiviti yang mengganggu suara kita pada kali ini. So, Bergerak, tergerak. Setelah selesai penggambaran, penolong penerbit mengambil kod masa bagi visual yang terpilih.
Ini untuk memudahkan proses suntingan. Kemudian barulah bahan-bahan tadi dibawa ke bilik suntingan. Sekarang saya berada di bilik suntingan bersama seorang penyunting iaitu Encik Abdul Aziz. Encik Aziz, mengapa bahan ini perlu disunting? Adik ingin tahu kenapa bahan ini perlu disunting? Semasa penggambaran dibuat, gambar-gambar yang diambil tidak mengikut urutan cerita seperti mana yang terdapat di dalam skrip. Kadang-kala, ada gambar yang diambil terlalu panjang. Jadi, penyuntingan perlu dibuat iaitu untuk mengikut urutan cerita seperti mana yang terdapat di dalam skrip. Pemilihan visual-visual yang terbaik adalah menjadi pilihan penyunting. Dengan adanya penyuntingan, kita dapati satu-satu sekuen atau babak-babak itu lebih menarik aksinya. Misalnya babak pertarungan. Dengan kemahiran penyunting memasukkan muzik, kesan bunyi dan berbagai-bagai close-up shot yang diberi oleh juru kamera, babak-babak pertarungan itu kita lihat lebih hebat aksinya daripada penggambaran sebenar. Dengan penyuntingan juga, kita dapat tentukan masa yang diberi. Masa siaran yang diberi untuk satu-satu rancangan ialah 30 minit. Penyunting juga dapat menyunting satu-satu rancangan itu mengikut masa yang ditentukan. Sementara proses suntingan dilakukan, suara latar pula dirakam di studio audio. Suara latar ini akan diadun mengikut visual yang telah disunting. Kemudian barulah dibawa ke unit penerbitan susulan. Unit ini dikenali sebagai penerbitan susulan atau lebih dikenali dengan post production. Fungsi utama unit ini ialah pertama, melakukan kerja-kerja montaj dan juga menyiapkan rancangan atau mencantikkan rancangan tersebut sehingga selesai boleh digunakan untuk siaran. Proses di unit ini adalah menerima bahan-bahan daripada unit suntingan dan akan dihantar di sini untuk melakukan proses-proses kerja menyiapkan bagi tiap-tiap satu rancangan di TV pendidikan. Setelah kita menerima bahan daripada unit suntingan, unit ini akan mengadakan perbincangan dengan pihak penerbit bagi proses-proses membuat montaj, grafik dan seterusnya lah. Jadi setelah perbincangan dipersetujui, kita akan melakukan proses penyusunan video, audio dan seterusnya. Setelah dipersetujui bersama, proses ini akan dijalankan seterusnya sehingga selesai rancangan yang hendak dibuat mengikut kehendak penerbit itu sendiri. Malam puisi warisan. Beginilah contoh bahan yang telah siap disunting. Dimasukkan efek, grafik, suara latar dan lagu. Pengacaranya Tok Selampit. Timu akan cerita timu tersebut pada masa sidang malam ni. Joni nai mari bung raja wani. Joni nai mari bung raja wani. Joni nai mari bung raja wani. Sepak tunggu dinai berdarah ibu kaki. Joni nai mari bung raja wani. Sepak tunggu dinai berdarah ibu kaki. Sebelum disiarkan kepada penonton, rancangan yang telah siap ini terlebih dahulu ditayang kaji untuk menilai mutu keseluruhan rancangan tersebut. Dalam sesi perbincangan ini, pelbagai teguran, kritikan dan tak kurang juga pujian diterima oleh penerbit. Pemandangan di kampung tu cukup cantik yang tempat dia main apa tu, tenteng tu. Tapi tiba-tiba ada tiang elektrik, dawan elektrik. Kita melihat bahawa perawakan
kedua-dua watak ni adalah bentuk jenaka. Tapi ada sikit elemen-elemen unsur lawak lah. Unsur lawak dia tu ada. persembahkan lah. Di dalam Dewan dan tiba-tiba launch establish jatuh dia punya audio. Ada lagi pandangan-pandangan lain? Silakan. Saya bagi saya memang cantik, visual dia cantik. Dia akan menjadi satu program yang memang baik. Sentuh tentang seloka. Cantik seloka tu tapi diganggu oleh mic tu. Bacaan seloka tu kalau guna boom mic memang sangat cantik lah, sebab tidak ada, sekarang ada mic yang kiri kanan dia ganggu. Kalau kita tengok visual tu tak apa cantik bacaan seloka tadi. Sekiranya diluluskan, barulah dihantar ke stesen penyiaran untuk disiarkan kepada penonton. Hanu rasa cukuplah dulu untuk kali ini. Sebenarnya banyak lagi proses yang kami akan paparkan. Untuk itu kawan-kawan, tontonlah rancangan asing yang akan datang. Antaranya kami akan paparkan proses siaran langsung dan proses di studio. Proses penerbitan animasi dan penerbitan animasi 3 dimensi. Menarik kan? Akhir kata sambutlah salam sayang daripada kami. Jumpa lagi. Dia cakap elah tu. Kau nak cakap dia jadi hancur dah. Apa lagi ni? Cepat. Apa khabar? Apa baik? Tanjung Karang kita.